أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Jadi insyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Qamdahlawi, masih dalam bab ilmu dan zikir, dan sekarang kita pindah kepada bab kecilnya, iaitu terkesan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang membawakan satu topik kecil yang khusus, iaitu berkenaan dengan terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ni bukan sekadar nak tahu ayat Al-Quran dan bukan sekadar nak tahu ni hadis Nabi, tetapi kita kena, bila kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi ni, kita terkesan, hati kita terkesan, diri kita, fikiran kita terkesan dengan apa yang kita dengar daripada kalam Allah, kalam Rasul. Ini adalah kesan bila kita benar-benar ada ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terkesan dengan firman Allah, kita akan terkesan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk membuka bab kecil ini, Maulana Yusuf rahmatullahi alaih telah membawakan pada kita, memetik beberapa ayat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah berfirman, wa iza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yang mana bermaksud, dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa-apa yang mereka ketahui, yakni melalui kitab mereka tentang kebenaran Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 83. Ayat ini dia menceritakan tentang macam mana orang-orang yang benar-benar ahli kitab, bila dia dengar Al-Quran, dia tahu ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ni betul, ini adalah wahyu Allah. Lalu disebabkan itu mereka terkesan sehingga mengalirkan air mata. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran ni kalau betul-betul kita terkesan, mudah untuk kita menangis, kerana ia adalah dia terus menuju kepada hati kita, menyentuh hati. Jadi ini Allah Ta'ala bagi tahu macam mana ahli-ahli kitab, maknanya Yahudi Nasrani yang pernah menerima kitab-kitab yang terdahulu daripada Musa AS, daripada zaman Isa AS, maka mereka ini mudah untuk kenal dan tahu. Dan mereka ni akhirnya adalah galangan yang menerima Islam itu sendiri, masuk Islam lah selepas pada itu. Ini adalah surah Al-Ma'idah ayat 83. Firman Allah Ta'ala lagi yang dipetik, wa iza quri'al qur'ana fansitu lah, fa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang mana Allah bagi tahu, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia, fastami'ulah, kamu mana dengarkanlah Quran itu, fansitu, dan hendaklah kamu diam dengan berikan perhatian. Maknanya sepenuh perhatian serta diam. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 204. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, untuk Al-Quran ini kita kena beri perhatian, dengar dengan penuh tumpuan. Fastami'u, kita kena dengar. Istima' ni mana kita kena dengar dengan penuh perhatian. Wansitu, diam. Sebab kalau kita tak diam, kita bercakap, memang kita tak akan dapat nak beri perhatian, nak berikan tunaikan hak. Jadi mana kalau begitu, maknanya kita tak ada kesan lah, kita tak kisah, tak ada kesan dalam hati kita bila dengar kalam Allah, kalam Rasul.
Firman Allah Ta'ala lagi, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni min syai' hatta ahadithu laka minhu zikra. Surah Al-Kahfi. Ni hari Jumaat ni elok baca surah Kahfi. Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, Nabi Khidir AS telah berkata kepada Nabi Musa AS, jika kamu ingin bersama aku, yakni untuk menuntut ilmu, maka janganlah kamu bertanyakan kepadaku akan sesuatu pun, sehinggalah aku sendiri yang menceritakan halnya kepadamu. Surah Al-Kahfi ayat 70. Jadi dalam ayat ini dinyatakan adab, kesan kita dengan kalau dalam kisah ini ialah berkenaan dengan syarat yang diletakkan oleh Nabi Khidir AS kepada Musa. Kalau Musa benar-benar nak belajar, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir, maka syarat dia kena dengar betul-betul, jangan kalut, nak potong cakap ataupun nak menyampuk, nak interrupt apa yang Nabi Khidir lakukan, katakan, sehinggalah Nabi Khidir sendiri akan jelaskan apa-apa yang perlu dijelaskan. Jadi ini merupakan satu menggambarkan adab yang sepatutnya ada bila kita dengar Nabi SAW bersabda, bila kita dengar Al-Quran dibacakan, maka kita kena sungguh-sungguh untuk berikan hak. Jangan kita nak kalut, nak interrupt dan sebagainya, hilang tumpuan. Ini adalah syarat yang besar. Jadi ini alhamdulillah kita petik 3 dulu ayat, ada 2 ayat lagi insya-Allah yang dipetik ataupun yang dipilih oleh penyusun kitab kita Allamah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi daripada berkenaan terkesan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya awwal Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah kami, ya Allah. Engkau lah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau lah yang maha pemurah, Engkau maha penyayang. Engkau lah yang maha penyayang daripada segala yang penyayang, pengasih daripada segala yang pengasih. Wahai Allah, Engkau lah yang memiliki langit dan bumi. Engkau lah memiliki apa yang antara keduanya. Engkau lah yang memiliki apa yang di luarnya. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan penuh keesaan padamu, ya Allah, kami mohon keampunan. Rahmatilah kami, ya Allah. Sungguhnya rahmat-Mu meliputi segala sesuatu, ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ya Allah, dengan ilmu dan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, kami bermohon padamu, ya Allah. Ampunlah, maafkanlah segala kekurangan kami, salah silap, cuai, lalai leka kami, ya Allah. Wahai Allah, kurangnya kami dalam mengabdikan diri kami padamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah pada hati kami ini, ya Allah. Lembutkanlah hati kami ini, ya Allah, sehingga kami mudah terkesan dengan kalam-Mu dan kalam Rasul-Mu, ya Allah. Sehingga setiap firman-Mu dan sabda Nabi-Mu benar-benar memberi kesan pada hati kami, ya Allah. Janganlah biarkan hati kami dalam kekerasan, janganlah biarkan hati kami dalam kegelapan. Berilah sinar cahaya hidayah-Mu, ya Allah, sehingga dengan cahaya itu kami benar-benar dapat memahami dan terkesan dengan setiap firman-Mu dan sabda Nabi-Mu, ya Allah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami di hujung-hujung akhir zaman ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah, berilah taufik dan hidayah inayah-Mu, ya Allah. Doronglah kami kepada perkara kebaikan, kepada apa yang menyebabkan Engkau suka dan redha dengan kami, dan jauhilah kami daripada perkara yang menyebabkan Engkau marah dan murka pada kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.